saudara, kembali semula dalam Berita Wilayah. Perkembangan dari Sabah petang ini, kita bersama Redwin Robin. Antara perkongsiannya, isu perkahwinan awal kanak-kanak perlu ditangani bersama. Terus bersama laporannya. Redwin? Baik Zahira, isu perkahwinan awal kanak-kanak di Sabah perlu ditangani secara holistik agar tidak menimbulkan kesan negatif kepada golongan berkenaan. Berdasarkan statistik kes Mahkamah Anak Negeri, Sabah merekodkan 9 kes perkahwinan bawah umur pada tahun 2022, menurun berbanding 39 kes pada 2021 dan 18 kes pada 2020. Pembantu Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Flovia Ng berkata, perkahwinan awal kanak-kanak sangat tidak relevan kerana dalam usia muda, mereka sepatutnya mendapat peluang pendidikan dan membina masa depan yang lebih baik sebelum memulakan alam berkeluarga. Kita akan terus mengadakan program-program kesedaran. Kita akan membawa ke daerah-daerah untuk memberi kesedaran masyarakat setempat bahawa isu ini harus ditangani. Di mana kita tidak mahu masa depan anak-anak itu terjejas dengan perkahwinan awal ini, di mana memang kita tahu perkahwinan itu adalah suatu yang sangat indah, tetapi tanpa persediaan dia sangat memudaratkan masa depan. Datuk Flovia ditemui pemberita selepas mewakili Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk James Ratib merasmikan program Outreach Santuni Wanita Dun Tulit dan SUK di Dewan Masyarakat SUK. Sementara itu, mengulas perkara sama, Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Samad Jamri berkata, pemegang adat mempunyai peranan penting dalam mencegah isu perkahwinan awal kanak-kanak. Jadi kita harap dengan peranan dan tanggungjawab yang dipikul oleh pemegang adat ini, perkara-perkara sebegini, iaitu perkahwinan awal, khususnya di usia muda seperti kanak-kanak ini dapat kita kawal lebih awal dan ianya tidak berlaku. Katanya kesedaran mengenai akta perkahwinan kanak-kanak juga perlu dipupuk dari peringkat keluarga sebagai usaha memastikan isu itu tidak berlaku. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan program bicara ilmu perkahwinan awal, isu dan implikasi terhadap kanak-kanak di Dewan Serbaguna Beluran. My Innovation and Techno-Creation Competition, My Instinct adalah platform meningkatkan elemen sains, teknologi, inovasi dan ekonomi dalam kalangan pelajar serta warga Institut Kemahiran MARA IKM. Ia selaras Pelan Strategi Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi 2022 hingga 2025. Menurut Pembantu Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, Datuk Harun Durabi, pertandingan My Instinct mampu menggalakkan golongan pelajar menceburi bidang inovasi yang memberi impak tinggi kepada negara. Saya mengharapkan program ini menjadi satu platform khususnya kepada mempromosikan inovasi dan juga kita memberikan galakan khususnya kepada masyarakat secara keseluruhannya dengan memenuhi hasrat dan juga plan strategik Sabah Maju Jaya. Beliau ditemui RTM selepas merasmikan pertandingan akhir inovasi My Instinct 23 peringkat kebangsaan yang berlangsung di Kota Kinabalu. Sebanyak 87 penyertaan diterima dari seluruh Malaysia, termasuk 4 penyertaan dari Sekolah Indonesia Kota Kinabalu. IKM Kota Kinabalu dengan produk Secure Socket Bracket sesoket muncul juara keseluruhan dan memenangi wang tunai RM3,000, sijil dan trofi. Dengan sesoket, apa yang kita buat hanya dengan RM7.50 sahaja kita boleh membaiki dalam tempoh yang singkat dan murah. Jadi ini banyak membantu Institut Kemahiran MARA Kota Kinabalu secara khasnya dalam mengurangkan perbelanjaan kerja-kerja membaiki soket di asrama kami. Program Sains, Teknologi, Engineering dan Matematik STEM antara usaha kemenjadian pelajar lebih berinovasi dan proaktif. Ia secara tidak langsung memupuk minat pelajar untuk menghasilkan produk inovasi baharu yang boleh dimanfaatkan. Menurut Pegawai Pendidikan Daerah Pensiangan, Laineh Agindang, program ini juga merupakan platform terbaik dalam mengetengahkan bakat pelajar dalam bidang STEM. Beliau berucap merasmikan penutupan STEM Festa PPD Pensiangan peringkat negeri Sabah 2023 di Sekolah Pekan Nabawan.
Dalam program ini, 2 kumpulan pelajar berjaya menghasilkan inovasi menara amaran banjir dan kaedah membaiki kabel internet dasar laut. Banyak perkara yang boleh saya belajar dan saya juga mendapat pelbagai pengalaman yang baru. Antaranya saya telah mencipta salah satu projek kami iaitu Float Tower. Tujuan dia untuk membantu hero kita iaitu Bomba dan juga JPM dan juga mengelakkan orang ramai daripada bencana alam seperti banjir. Saya teruja mengikuti STEM sebab dia mencabar minda dan mencabar diri untuk membuat benda baru, dan yang kami hasilkan hari ini adalah Fire Floss. Ini kami bawa projek kami ini dari pertandingan NRC dan kami dapat tempat kedua. NRC ini projek Fire Floss dia berkaitan dengan wayar internet bawah laut. Ini sebenarnya kami hasilkan untuk membaikilah pertolongan pertama untuk baiki kabel bawah laut. Sebuah pusat kegiatan kebajikan masyarakat mula beroperasi di Dewan Masyarakat Pekan Bingkor, Keningau. Perasmian pusat kegiatan ini disempurnakan Pembantu Menteri Kejaraya yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bingkor, Datuk Robert Tawik. Berucap dalam majlis ini, Datuk Robert berkata peruntukan pembinaan pusat berkenaan adalah daripada Kerajaan Negeri dan Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah, SEDCO. Pusat kegiatan ini beroperasi membantu penduduk yang memerlukan tempat tinggal sementara akibat kerosakan rumah disebabkan bencana alam. Ia juga berperanan membantu jabatan dan agensi kerajaan dan NGO menyalurkan bantuan kepada masyarakat memerlukan. Kehadiran 14 finalis Miss World Malaysia 2023 ke Sabah turut dijadikan platform penganjur dalam membantu mempromosi potensi pelancongan yang ada di negeri ini. Bercakap kepada RTM, Pengarah Kebangsaan Miss World Malaysia Dr. Sen Wong berkata, sepanjang berada di Sabah, pihaknya turut menjelajah ke beberapa lokasi pelancongan seperti Pulau Mantanani untuk melihat sendiri keindahan alam semula jadi yang terdapat di pulau tersebut. Beliau yakin menerusi perkongsian pengalaman para finalis secara tidak langsung dapat menarik kehadiran pelancong ke negeri ini. Of course, the reason why they are here is to promote tourism, and we have a lot of new ideas. Recently, we just went to Mantanani Island, and there are a lot of things that we still can do. Of course, with the ministry's support and as well as a lot of support of the donors and sponsors. It's my second time here in Sabah, and we choose this place because it's so beautiful, it's so rich in culture, in nature. However, I think the most valuable thing about Sabah is the people. You know, everyone is so warm, so welcoming, so loving, and we felt so good the last time that we had to come back. Pertandingan akhir Miss World Malaysia 2023 berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, Kota Kinabalu esok. Baik, sekian perkongsian berita dari negeri di bawah bayu untuk petang ini. Terus saja bersama kami dalam Berita Wilayah untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Kembali bersama dengan Zahira di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Redwin langsung dari Kota Kinabalu, Sabah.